madu saya sampai mereka pasti saya boleh memadu sendirian. Oh dia ikut ke apa? Dia ikut. Oh dia ikut. Dia baik ikut. betul dong kan. Nasib baik seminit je. Saya ingat kalau 10 minit dah bertembung kan. Bertembung. Okey, dan tentang memandu ni sebenarnya satu benda yang menarik kita nak tahu sebenarnya. Adakah bila kita melancong di luar, orang kata biasa sewa kereta dan sebagainya. Kalau kita di Malaysia belah kanan, tempat mandunya kat sana belah kiri. Malaysia belah kiri. Ya ke? Malaysia belah kanan. Right hand drive. Left hand drive sana. Okey. Lane dia di belah kiri. Lane dia belah kiri. Okey, perlu ke sebenarnya seorang tu ada lesen, orang kata ada international license ke, ataupun sebenarnya kalau kita orang Malaysia nak pergi ke mana-mana pun boleh saja sewa kereta jalan terus? Itu pun masih tertakluk pada peraturan tiap-tiap negeri. Macam kalau di United States saya boleh gunakan terus license yang saya guna di Malaysia. License Malaysia boleh berlaku? Okey, negara macam mana yang pernah kita dengar kita tak boleh guna license Malaysia ni? Saya kurang pasti, tapi memang ada di Europe countries memang ada separuh negara yang kita perlukan international license. Okey, tentang menyewa kereta dan sebagainya. Kalau kat sana panduan tu apabila kita sampai ke satu tempat, peta tempat-tempat menarik. Jadi macam mana selalunya Cik Nazrin tentukan orang kata itinerary anda tu, tempat-tempat yang anda nak lawati? Macam mana tu? Ya, mula-mula saya akan kenal pasti dulu lokasi-lokasi yang menarik. Semua tu maklumat tu macam saya kata tadi di risalah dan juga di internet boleh dapat. Dan apabila kita sampai ke tempat tu, kita perlu banyak bertanya kepada orang tempatan. Di hotel tempat kita duduk tu, mereka akan bantu kita kan. Dan juga kalau di negara di pusat-pusat yang memang pusat pelancongan, banyak bus-bus di sekitar jalan yang menyediakan risalah tersebut. Kalau dulu saya banyak menggunakan map. Tapi dalam 2 tahun ni saya mula menggunakan GPS. Jadi GPS navigation system tu, global positioning system, mereka punya sistem navigasi mereka yang begitu. Jadi kita cakap lah nak pergi mana, dia bawa lah kita. Dia akan tunjukkan jalan yang tepat. Betul. Okey, baiklah. Okey, banyak lagi sebenarnya yang kita nak tahu tentang melancong bersendirian ni, tips-tips, panduan dan sebagainya. Tapi apa kata kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Dan kita kembali dalam respon bersama dengan saya Fahrin Ahmad. Ingat kemelut jangan kalut, buntu jangan terburu, masalah kita jadikan peluang hanya direspon bersama dengan saya. Hantarkan email anda ke bisik@respon.my ataupun hubungi kami di talian 03 2288 7870 ataupun 7792. Topik kita hari ini ialah Lone Ranger. Kalau Ranger tu dia pakai pistol, dia peng-peng. Ini Lone Ranger yang gemar mengembara ataupun melancong seorang diri sebenarnya. Okey, kita bersama dengan tetamu kita Cik Muhammad Nazrin. Cik Muhammad Nazrin ni banyak pengalaman beliau ni sebenarnya. Okey, seterusnya, bila yang paling lama Cik Nazrin pernah ke luar negara tu bersendirian? Seminggu? 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu Okey, jadi selalunya barang-barang yang kita nak bawa tu, apa yang kita tak boleh lupa, apa yang kena ada, sentiasa ada bersama kita. Perancangan baju ke, kadang orang bawa kononnya backpackers, tapi backpacker dia punya bag berpikul-pikul kan. Ini macam mana? Okey, peralatan asas bagi saya apabila mengembara, yang pertama sekali dokumen kita. Dokumen pengenalan diri kita, iaitu kita gunakan pasport lah bila kita melancong ni. Kemudian saya akan bawa pakaian yang minimal, yang boleh saya gunakan dalam sekitar 2-3 hari, dan saya akan gunakan berulang lah. Dan kemudian saya akan bawa sleeping bag juga. Dikuatiri kalau tidak menemui tempat tinggal kan, jadi kita kalau kita ada sleeping bag, kita boleh di mana-mana saja. Jadi bag, size bag pun jangan terlampau besar. Dia mobile lah, senang juga. Yang jenis backpack punya, bukan troli lah. Kan. So, dan kita jangan bila di sana pula jangan kita banyak sangat shopping, sebab apabila kita melancong bersendirian ni, kita yang sepatutnya ada pada kita hanya satu bag saja dan satu pouch begitu. Kalau kita ada macam 2-3 bag, contoh kalau kita nak pergi tandas ke di airport ke apa nanti kan, kita nak bergerak, tak ada orang akan nolong melihat barang kita tu, dan pergerakan kita pun akan jadi terbatas. Jadi cukup untuk satu bag yang besar sekitar 50 liter, 55 liter. Okey, agak-agak tentang pembelanjaan tu pula, digalakkan kita bawa tunai ke, kita gunakan kad ke, tu macam mana tu? Itu bergantung pada negara yang kita mau pergi tu. Kalau negara tu banyak kemudahan kredit kad, itu yang terbaik lah. Kan? Cash yang ada pada badan kita tu sepatutnya yang keperluan untuk harian tu saja.
Yang lain tu kita kena simpan di tempat yang selamat. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu keadaan di sana kan. Malaysia ni pun ada orang meragut kat luar pun. Lebih meragut pun katanya ada kan. Okey. Saya daripada tu juga tentang pemilihan tempat tinggal, kos dan sebagainya. Macam mana kita nak orang kata, ada orang kata pelancongan bajet kan dengan kos yang rendah. Macam mana kita nak tentukan tu, Cik Nazrin? Pelancongan bajet. Okey. Mengikut keselesaan, kalau ikut keselesaan saya lebih suka tinggal di hostel. Di hostel. Jadi di hostel tu cukup murah lah. Jadi kita berkongsi dan kita berkongsi katil dengan ramai pelancong-pelancong lain. Berkongsi katil ke berkongsi bilik ke macam? Katil tu dua tingkat. Sebelah tu siapa dalam satu bilik ada macam 4 katil atau macam 8 katil lah, macam dom. Okey. Tapi kalau kita nak cari tempat yang selesa sikit, kita boleh cari kat bajet hotel. Saya banyak gunakan internet juga untuk mendapatkan tu. Tapi apabila saya sudah tiba di sana, saya akan tanya di mana tempat yang lebih sesuai, yang sesuai dengan kita, lokasi yang kita nak pergi, mudahkan pergerakan kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau silap kalau melancong di sini, bajet dia akan jadi lebih tinggi. Sebab kalau kita ambil bilik, biasa kita boleh share 2 orang. Tapi kalau seorang kita share seorang. Transportation pun kita seorang punya kos kita sendiri. Tak boleh dikongsi kan. Jadi kita kena berhati-hatilah kalau kita nak bajet lah. Okey. Baiklah. Itu dia sedikit ilmu tips yang kita dah dapat. Semoga siapa yang nak pergi melancong sini tu dapatlah tips-tips yang menarik. Tapi sebelum kita menamatkan respon kita pada hari ini, kita dengar terbaik respon daripada Cik Rais. Silakan. Apabila kita bercuti seorang, lebih mudah untuk kita membuka bicara dengan orang di sekeliling kita. Jika mereka kelihatan mesra, beranikan diri untuk menegur. Tetapi, jika mereka tidak melayan anda, ia bukan perkara yang teruk. Selalunya teguran yang mesra dan jujur pasti akan dilayan. Ini kerana jika anda tersenyum, dunia pasti akan kembali tersenyum kepada anda. Baiklah, okey, Cik Nazrin, kita bersama dengan Cik Nazrin dengan topik itu Lone Ranger, dan kita dah sampai ke hujung topik kita pada hari ini. Cik Nazrin boleh tegangkan kepada mereka secara ringkas lah, bagi mereka yang berminat untuk melancong sendirian, apa yang mereka perlu lakukan untuk selamat pergi selamat balik. Secara ringkas. Silakan. Okey. Sedikit tips yang saya boleh bagi apabila kita melancong bersendirian ni. Persiapan kita walaupun orang kata main redah tapi perlu ada persiapan yang kita rangkakan. Ke mana kita nak pergi, apa barang yang perlu kita bawa, dokumen apa yang perlu kita ada, dan yang paling penting peraturan di negara-negara tersebut. Dan elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang sering dikaitkan dengan keganasan, tempat-tempat yang tidak dikunjungi oleh pelancong lain, dan juga yang paling penting sekali, jangan suka berdebat dengan orang tempatan. Kalau kita pula berdebat, kena sebat. Dan jangan memperlekehkan budaya dan adat resam masyarakat setempat itu. Okey, baik, sekali kita ucapkan terima kasih kepada Cik Mat Nazrin kerana berkongsikan tips tentang melancong bersendirian. Sebenarnya boleh, tapi persediaan itu mestilah betul-betul orang kata lengkap dan sempurna, dirancang dengan baik. Itulah, kalau rasa-rasa takut sangat melancong seorang diri kat luar negara tu, melanconglah di Malaysia, cuti-cuti di Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi dalam topik lain. Semoga hari ini anda mungkin dah boleh fikir nak melancong ke mana. InsyaAllah. Assalamualaikum.